Ini dikatakan diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam musnadnya. Tetapi bila saya baca banyak buku, ada 2 orang lagi sahabat yang meriwayatkan. Yang ni tidak jarang ditemui oleh orang yang membaca hadis ini. Apa dia? Ali bin Abi Thalib pun ada meriwayatkan hadis yang sama. Abdullah bin Abbas pun ada meriwayatkan hadis yang sama. Saya temui dalam sebuah tesis yang dibuat oleh seorang yang bernama Zulkifli bin Aini, tesis PhD di UM pada tahun 2008. Tetapi dia kata dia jumpa dalam sebuah tesis. Dalam sebuah tesis ada 2 hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan Ibn Abbas. Saya pun duk carilah mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Sayyidina Ali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu klip video, Nur Darus menuduh Dr. Jahid Siddiq mengambil hadis dari kitab Syiah. Yang mengejutkan adalah hadis tersebut dijumpai di dalam kitab Syiah. Kitab Biharul Anwar yang ditulis oleh Al-Majlisi. Kenapa ni sampai nak kena rujuk kepada kitab hadis Syiah ni? Lalu dijawab oleh Dr. Jahid sebagai fitnah kepada orang yang menuduh. Kerana setakat ini saya tak ada sebuah pun rencana maupun kitab Syiah yang saya baca, yang saya mutlaah. Dan saya dengar orang yang menuduh saya, dia baca kitab Syiah itu. Jadi berarti orang yang menuduh saya itulah yang memang bergelumang dengan kitab Syiah tersebut. So yang sibuk duk canang Nur Muhammad ni, yang ada versi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tu ataupun Sayyidina Ali, saya lupa, ada nama Sayyidina Ali sekali, iaitu yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad dan cahaya Ali. Jadi 2. So saya minta kepada Dr. Jahid ataupun murid-murid beliau untuk datangkan hadis tersebut. Murid-murid beliau untuk datangkan hadis tersebut. Hadis ciptaan Nabi Muhammad dan Ali dari cahaya. Iaitu yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad dan cahaya Ali. Hadis yang dikemukakan oleh Nur Darus ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Khawas karangan Sibt Ibn Jauzi, muka surat 46. Diriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Kuntu ana wa Ali ibn Abi Talib nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi 4,000 'am. فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي عليه السلام." Aku dan Ali bin Abi Talib cahaya di hadapan Allah sebelum Allah ciptakan Adam 14,000 tahun dahulu. Tatkala Allah mencipta Adam, dibahagikan demikian cahaya kepada 2, bahagian aku dan bahagian Ali. Sanad hadis ini bermula dengan pengarangnya, iaitu cucu Al-Jauzi. Kemudian Abdul Razak Al-San'ani, beliau seorang ulama yang sangat dihormati dan terpercaya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ma'bar bin Rashid Abu Urwah Azdi merupakan rijal Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud. Zuhri, iaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, Imam Zahabi menyatakannya sebagai Al-Imamul Ilm Hafiz Zamanihi, iaitu imam dalam ilmu, hafiz di zamannya. Kemudian Khalid Ibn Ma'dan, Ibn Hibban memujinya dengan menulis, "Walaqiya sab'ina rajulan min ashabin Nabi SAW." Beliau bertemu dengan 70 orang sahabat Nabi. Zadan, iaitu Abu Umar Al-Kindi, beliau adalah salah seorang tabi'in yang terkenal. Zahabi memperkenalkannya sebagai wa kana siqah sadiqan rawa jama'ah ahadith. Thiqah, berkata benar dan meriwayatkan sejumlah hadis. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi. Oleh itu rijal hadis ini adalah individu-individu yang terpercaya.
Hadis ini juga terdapat dalam kitab Fadailus Sahabah yang disusun oleh Ahmad bin Hanbal, Manaqib Ali bin Abi Talib oleh Al-Maghazili dan Tarikh Ibni Asakir. Namun yang menghairankan kita, kenapa Nurdarus tidak menemukannya dalam kitab-kitab tersebut? Sebaliknya Nurdarus terlajak jauh dan mencarinya dalam kitab-kitab Syiah pula. Apakah kerana terlalu obses ingin mengaitkan penganut tasawuf dengan Syiah, maka Nurdarus sudah selesai berhujah? Dalam kitab Fadailus Sahabah susunan Ahmad bin Hanbal, jilid kedua, penerbit Dar Ibn Jauzi, cetakan kedua tahun 1999, muka surat 823 hingga 824. Hadis nombor 1130. Malangnya sanad hadis ini berbeza seperti yang disebutkan oleh Sibt Ibn Jauzi. Barangkali ada yang mempertikaikan sanad hadis ini kerana Imam Ahmad mengambilnya daripada Al-Hasan yang dituduh sebagai pemalsu hadis. Namun dalam kepercayaan Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal tidak menukilkan hadis melainkan daripada rijal yang thiqah. Dalam kitab Takhrij Al-Athar wal Ahadith Al-Waridah fi Kitabil Kashaf Liz-Zamakhsyari yang ditahqiq oleh Muhammad bin Ahmad bin Ali Bajabir, terbitan Jami'ah Ummul Qura, jilid pertama tahun 1419 Hijrah, muka surat 150. Pengarang menulis, qala Ibnu Rajab Al-Hanbali wal mansus an Ahmad yadullu ala annahu man urifa minhu annahu la yarwi illa an thiqah. Telah berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali, tersebutlah daripada Ahmad bin Hanbal yang menunjukkan beliau orang yang dikenal tidak meriwayatkan hadis kecuali daripada orang yang thiqah. Justru itu hadis tentang Nur Muhammad ini dibenarkan oleh Ahmad bin Hanbal. Akan datang perbahasan bahawa hadis fadilat tidak ditekankan persanadannya. Pernahkah ulama Sunni berdalil dengan hadis seperti ini? Syihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, jilid ke-6, muka surat 186. Pengarang mengkritik fahaman Syiah yang menyatakan bahawa Ali bin Abi Talib adalah khalifah serta merta selepas kewafatan Rasulullah berasaskan ayat kelima surah Al-Ma'idah. Pengarang menulis, ila zalikal isyarah bima yarwunahu an alaihi salatu wassalam min qawlihi khalaqtu ana wa Ali min nurin wahidin. Itulah yang ditunjukkan dengan riwayat Nabi SAW yang bersabda, aku dan Ali telah diciptakan dari cahaya yang satu. Namun Al-Alusi hanya berdalil dengan kandungan matan hadis atau mazmunnya. Abdul Malik bin Husain bin Abdul Malik Asy-Syafi'i Al-Asimi Al-Makki menukilkan riwayat ini sebagai fadilat Ali bin Abi Talib. Dalam kitabnya Samtun Nujum Al-Awali fi Anba'il Awaili wat Tawali, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1998, muka surat 25. Pengarang menulis tajuk Al-Ahadith fi Sya'ni Abil Hasanain Karamallahu Wajhah, hadis-hadis berkenaan Abil Hasanain Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajhah, dalam muka surat 67. Pengarang menukilkan hadis Nur Muhammad tersebut. Akhrajat Dailami fi Musnadil Firdaus an Salman anhu, kuntu ana wa Ali nuran baina yadayillahi mutbiqan yusabbihullaha dzalikan nur wa yuqaddisuhu qabla an yakhluqa Adam bi 14,000 'am. Ad-Dailami menukilkan riwayat di dalam Musnad Al-Firdaus daripada Sulaiman bahawa Nabi SAW bersabda, aku dan Ali adalah cahaya yang saling berhubungan di hadapan Allah, cahaya yang bertasbih kepada Allah dan menyucikannya sebelum Allah menciptakan Adam selama 14,000 tahun. Qultu hadza ma zafartu bihi mimma warada fi sya'nihi khassah. Aku, iaitu pengarang, berkata, inilah yang aku dapati daripada apa yang disebutkan mengenai Ali secara khusus. Ini menunjukkan pengarang menerima hadis penciptaan Nur Muhammad dari cahaya.
dalam kitab Ar-Riyad An-Nadrah fi Manaqib Al-Asharah karya Al-Muhib At-Tabari, jilid ketiga, cetakan pertama tahun 1984, muka surat 120. Pengarangnya menulis bab Zikru ikhtisasi Ali bi'annahu khismun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi nurin kana alaihi qabla khalqil khalq. Bab memperingati keistimewaan Ali, bahawa beliau adalah bahagian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam cahaya sebelum penciptaan segala kejadian. Pengarang menukilkan hadis ini dengan cara mursal, namun ini menunjukkan pengarang sendiri menerima segala hadis yang disenaraikannya. An Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul kuntu ana wa Ali nuran baina yaday Allah ta'ala qabla an yakhluqa Adama bi 14,000 'am falamma khalaqa Allah Adama qassama zalika an-nur juz'ain fajuz'un ana wa juz'un Ali. Kharrajahu Ahmad fil Manaqib. Diriwayatkan daripada Salman yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan Ali adalah cahaya sebelum Allah menciptakan Adam selama 14,000 tahun. Maka tatkala Allah menciptakan Adam, Allah membahagikan cahaya tersebut kepada dua bahagian. Satu bahagian adalah aku dan satu bahagian adalah Ali. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al-Manaqib. Ulama Sunni menerima hadis fadilat tanpa menekankan sanad. Di sini kita akan melihat perbezaan besar antara Nur Darus dan aliran arus perdana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat Nur Muhammad ini adalah mengenai fadilat, bukan tentang hukum fikah yang melibatkan halal dan haram atau akidah. Maka perlulah bertolak ansur dalam matannya, dan tidak semestinya matan tersebut adalah 100% sahih. Dalam kitab Al-Qawlul Musaddad fi Zabbi 'anil Musnadi lil Imami Ahmad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, cetakan pertama, penerbit Maktabah Ibn Taymiyah, muka surat 11, pengarang menulis qad thabata 'anil Imami Ahmad wa ghairihi minal a'immah annahum qalu idza rawaina fil halal wal haram syadadna wa idza rawaina fil fadail wa nahwiha tasahalna. Telah terbukti daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain daripada para imam bahawa mereka berkata, apabila kami meriwayatkan hadis berkenaan halal dan haram, maka kami keras padanya, dan apabila kami meriwayatkan tentang fadilat dan selainnya, maka kami mempermudahkannya. Justru itu, metod sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah menerima hadis Nur Muhammad ini kerana ia termasuk dalam fadilat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Talib. Kepentingan hadis Nur Muhammad di alam Melayu, fahaman Nur Muhammad secara umumnya telah menjadi darah daging masyarakat sebagai ilmu kosmologi. Kitab Hikayat Nur Muhammad yang dibaca dan diajar di madrasah-madrasah, surau-surau dan pondok-pondok menceritakan kejadian pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nur Muhammad. Dalam portal maklumat fatwa milik JAKIM, keputusan mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-6 pada 8 Zulqaidah tahun 1422 Hijrah atau 22 Januari 2002 membuat kesimpulan dan cadangan bahawa tidak semua fahaman dan pegangan kepada Nur Muhammad itu sesat, kerana sebahagian ulama mu'tabar seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ibrahim Al-Bayjuri, Sayyidi Syekh Ja'far Al-Barzanji, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ramai lagi menerima konsep ini dengan penafsiran yang sewajarnya. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang dikarang oleh Syekh Zainul Abidin Al-Fatani, beliau menjelaskan tentang doktrin Nur Muhammad dalam bahasa Melayu. Ajaran dari kitab ini menyatakan kejadian Nur Muhammad seakan-akan burung merak yang kemudian terciptalah roh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini menunjukkan Nur Muhammad di kawasan rantau Melayu adalah ajaran tulen Ahlus Sunnah
kerana nur tersebut terpancar menjadi roh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sedangkan dalam Syiah, Nur Muhammad terpancar menjadi roh Ali bin Abi Talib, Fatimah, Hasan dan Husain. Sekaligus menolak dakwaan bahawa golongan Sufi mengambil ajaran ini daripada Syiah. Selain itu, Nur Muhammad dijadikan perantara atau tawassul dalam jampi serapah. Contoh-contohnya dapat dilihat dalam catatan Malay Magic karya Walter William Kidd yang diterbitkan di London pada tahun 1900 Masihi. Muka surat 631. Pengarang mencatatkan jampi pemanis, "Hai cahyaku, cahya nur, nur Allah, nur Muhammad, cahya baginda Rasulullah." Kesimpulannya, hadis Nur Muhammad dan Ali tidak dapat ditolak menurut metod Ahlussunnah wal Jamaah, dan ia pernah diriwayatkan oleh beberapa ulama besar dalam bidang hadis. Lebih-lebih lagi, hadis ini berkenaan fadilat, bukan hukum hakam syariat. Justru itu, apa yang dipertikaikan oleh Nur Darus bertentangan dengan kaedah aliran arus perdana masyarakat Muslim di seluruh dunia.